Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim, Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah di atas segala nikmat kurniaan Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pinjamkan nyawa kepada kita dan nikmat-nikmat lain. Semoga kita sentiasa bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-110 yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang disusun dalam Al-Quranul Karim. Surah iaitu surah yang dinamakan sebagai kemenangan ataupun pertolongan. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini, Suratul Nasri ataupun surah An-Nasr adalah surah di antara surah yang ayatnya amat pendek, sedikit, iaitu 3 ayat. Walaupun ianya 3 ayat, tetapi membawa makna yang besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi terima surah ini. Surah ini dinamakan sebagai surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Dan surah ini diturunkan selepas daripada surah At-Taubah. Dan surah ini juga merupakan surah yang terakhir. Surah yang terakhir, bukan ayat yang terakhir, surah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terakhir, ulama ada yang mengatakan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 281 surah Al-Baqarah. 281 surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Maidah ayat ketiga. Kalau Al-Baqarah ayat 281, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang terakhir, yang ada ulama mengatakan bahawa ini adalah ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa maknanya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, yang ini tidak dirugikan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-3 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
Ada ahli mufassirin, ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir. Maknanya pada hari ini, al-yaum akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kamu wahai Muhammad agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan segala nikmat-nikmat aku kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku redha, aku terima bahawa Islam ini sebagai agama kamu. Ini ayat yang terakhir. Ada pun surah yang terakhir, surah An-Nas. Surah An-Nas ni adalah surah yang terakhir, yang mana surah ini menceritakan kemenangan orang Islam setelah pembukaan kota Mekah. Jadi setelah Nabi berada di Mekah, sebelum daripada peristiwa hijrah, Nabi berada di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun ni Nabi tak boleh nak buat apa. Nak azan tak boleh, nak bel tak boleh, nak semaya jemaah tak boleh. Kenapa? Tentangan terlalu hebat. Tentangan orang kafir Quraisy ni terlalu hebat, termasuk pak saudara Nabi sendiri pun cerita yang kita lalui kemarin, iaitu surah Al-Masad kemarin. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah pergi ke bumi Yathrib, ataupun sekarang ni namanya Madinah Al-Munawwarah. Setelah 8 tahun Nabi berada di Madinah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah ini, maka di sinilah bila Nabi pergi ke Mekah setelah 8 tahun Nabi berada di Madinah, bermakna 2 tahun lagi berbaki. 2 tahun lagi berbaki kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tahun ke-10 hijrah, Nabi menunaikan haji wada', haji yang terakhir. Dan surah An-Nas merupakan juga surah yang dinamakan sebagai surah At-Tawdi'. Surah At-Tawdi' ni maknanya surah perpisahan. Bagaimana makna surah perpisahan? Surah yang menunjukkan, katanya Ibn Abbas, surah ini menandakan, dan Nabi tahu bahawa surah ini adalah surah yang terakhir, menandakan di hujung hayat Nabi, dan ajal Nabi sudah hampir tak lama dah. Jadi tuan-tuan semua, surah An-Nasr ini, di belakang surah An-Nas, insya-Allah kita akan baca bersama sekejap lagi. Surah An-Nas, di belakangnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita supaya sentiasa tasbih, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disuruh kepada Nabi kita supaya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT menyuruh Nabi kita supaya istighfar kepada Allah SWT. Ajar umat supaya rajin istighfar. Walaupun Nabi SAW tidak ada dosa, tidak ada salah, yang kita kenali Nabi ini maksum. Walaupun Nabi maksum, Nabi didik diri Nabi disepelikan diri Nabi supaya istighfar 70, dan ada Nabi sebut sehingga 100 kali sehari. Kita tuan-tuan semua, Nabi ajar selepas daripada semaya paling common 3 kali astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu paling common, paling sedikit. Jadi tuan-tuan semua, masa yang paling terbaik untuk kita nak istighfar ialah ketika waktunya sebelum subuh, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang beriman itu, mereka ini sentiasa beristighfar kepada Allah, minta ampun di atas segala dosa yang telah dilakukan pada waktu sahur, sebelum daripada subuh. Jadi tuan-tuan semua, maka kita cuba didik diri kita pada waktu sahur ini. Walaupun kita tidak bersahur, tetapi pada waktu sahur ini, sebelum daripada subuh, mungkin 5 pagi, mungkin 4:30 pagi, mungkin pukul 3:30 pagi, mungkin pukul 3 pagi,
Kalau kita tengok kepada arwah Tuan Guru ni Aziz, Tuan Guru ni, Tok Guru ni, walaupun duduk di hospital, tak sedar diri. Doktor kata memang Tok Guru ni tak sedar dah, tak boleh nak interaksi dah. Tetapi pukul 3 pagi dia akan bangun, dia akan sedar pukul 3 pagi, walaupun otaknya tidak berfungsi dah. Kalau kita panggil dalam ilmu fiqh ghairu aqil, tidak berakal dah. Tetapi pukul 3 pagi dia mesti bangun. Dia mesti bangun, dia nak semaya, dia nak istighfar. Jadi tuan-tuan semua, kita kalau boleh sebelum nyawa kita ni Allah Subhanahu Wa Taala ambil, maka tuan-tuan semua kita tiru cara Nabi. Bila mana turun ayat ini, surah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi dengan dengan tasbih pada Allah Taala, sebagaimana sebelum daripada biasalah tok guru ni, ustaz-ustaz kebiasaannya sebelum daripada nak mengakhiri, nak menutup, orang Kelantan panggil nutup bong lah, nutup kuliah ni, sebelum kita nak berpisah, maka biasa kita baca tasbih kafarah. Tasbih kafarah ni lah yang kita duk baca selalu sebelum daripada kita nak bangun sekejap lagi. Biasa-biasanya tok guru ustaz-ustaz ni dia ajak baca tasbih kafarah. Apa faedah tasbih kafarah? Tasbih kafarah kita baca, selepas itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya tasbih kafarah ini, maka Nabi, setelah Nabi terima surah ini, maka Nabi sentiasa melazimi tasbih kafarah, yang mana kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sehingga akhir hayat Nabi. Nabi melazimi, setelah Nabi terima surah ini, maka Nabi melazimi dengan tasbih kafarah. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba baca juga, sentiasa kita amalkan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang betul-betul Tuhan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau sahaja ya Allah. Astaghfiruka, aku minta ampun dosaku ya Allah dengan Engkau ya Allah. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Jadi comel sangat maknanya, comel, baik, bagus, dan kita menghayati insya-Allah tuan-tuan semua, walaupun kita bukan berada di dalam majlis ilmu, kita sentiasa baca subhanakallahumma bihamdika ketika mana kita berjalannya baik, ketika kita nak tidurnya baik, ketika kita pergi ke mana baik, dalam keadaan kita sedar dan waras, kita baca banyak-banyak subhanakallahumma wa bihamdika, sebagaimana Nabi melazimi sentiasa setelah Nabi menerima surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini merupakan di antara surah yang menceritakan kehebatan orang mukmin, orang Islam yang bersama Nabi ketika memasuki kota Mekah. Yang mana tarikhnya Januari 230 Masihi, 8 Hijrah, 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi masuk ke kota Mekah bersama 12,000 orang Islam. 12,000 orang Islam memberi kesan besar, sebab pembesar-pembesar Quraisy, majoriti mereka ini duduk tunggu. Mereka letak syarat. Mereka kata apa? Kalaulah Muhammad ini dia mampu untuk menakluki kota Mekah, kalau Muhammad ini dia mampu untuk menakluk kota Mekah, maka aku akan beriman dengan Muhammad. Mereka duduk tunggu-tunggu masa bila. Sebab itulah dalam cerita ni, ayat yang kedua, kita lihat Allah SWT sebut manusia ini akan masuk agama Allah SWT, masuk Islam berbondong-bondong, makna berpuak-puak. Kita tengok hari ni, di akhir zaman ni, kita tengok di Eropah, di Jepun,
Orang masuk Islam berbondong-bondong. Gereja besar-besar gereja ditukar jadi masjid. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah. Maka besar kesannya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah bersama orang Islam, bersama 12,000 tentera muslim tadi. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba baca surah Al-Fath, surah An-Nas, bukan surah Al-Fath, surah An-Nas. Nak tertukar dengan surah Al-Fath. Surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada perkataan Al-Fath. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Dari sudut tajwid dan fasahah, idza fasahah, idza bukan iza di ujung gigi. Lidah kita di ujung tidak bunyi z, tak bunyi seperti mana kita dengar tebuai. Suara tebuai bila dia terbang bunyi z. Kalau baca izaja tu salah, makhraj huruf tu salah. Izaja itu kalau tajwidnya hukum di sini mad wajib mesti pilih sahaja, sama ada pilih 4 harakat ataupun mesti pilih 5. Kita mesti baca 4 ataupun 5 saja. Bukan boleh pilih, makna bukan kata nak baca 2 pun boleh, 4 pun boleh, tak. Mesti 4. Paling common, paling kurang 4. Ada ulama tetapkan 4. Ada ulama tetapkan 5. Jadi kita boleh ambil 4 ataupun 5. 2 boleh, tak boleh. Sebab mat wajib muttasil. Selepas daripada huruf mat ada hamzah dalam satu perkataan. Jaa. Baik, kalaulah contoh yang terbaik, kalau kita masuk pertandingan hafazan ke baik, tilawah ke baik, kalau kita mula daripada awal lagi kita baca, ada ayat, ada perkataan yang hukumnya mat wajib. Kalau kita ambil 4 daripada awal sampai ke habis, kalau temu lagi mat wajib, kita baca 4 juga. Itu adalah bacaan yang dikira sebagai bacaan yang selaras, yang selari. Maka markah adalah orang panggil, boleh bagi markah bonus. Sebab apa? Sebab dia baca semua 4 mat wajib. Kalau dia baca 5, semua 5 daripada awal sampai akhir. Nasrullahi wal fath. Ujung tu ha tu mati. Bila ha mati tu, ada orang panggil bahasa Melayu ni, dia istilahkan supaya kita dapat beza. Ha tu dia panggil ha pedah. Ha pedas. Ha pedah, ada ha pedah. Jadi pedah tu bahasa Melayu ya.
supaya orang boleh faham pedah. Jadi kalau nak kata bunyi serati pun boleh. Fath. Jadi tuan-tuan semua, kita kena kepik tu. Hujung tu wal fath. Kalau tak bunyi salah. Kan kita baca Quran ni, kita tak boleh baca ikut kita. Kita kena baca ikut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bagaimana kita nak belajar dengan Nabi? Maka kita kena belajar dengan ulama-ulama yang tok guru ni. Tok guru ni belajar dengan siapa? Dengan tok guru dia. Tok guru ni belajar dengan siapa? Tok guru dia. Akhir sekali sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Quran ni dia mesti mengaji dengan talaqi musyafahah. Talaqi ni mana kena beradab. Hari ni kecanggihan yang ada, orang beradab ikut guna Zoom meeting, Google Meet. Orang beradab kot cara tu. Apa tak apalah, asalkan dia boleh lihat musyafahah. Musyafahah ni dia boleh lihat mulut tok guru dia. Dia boleh lihat mulut tok guru. Kalau dia baca salah, tok guru boleh betul. Tok guru salah ni, ulang balik. Tetapi kalau kita belajar hanya ikut internet, kita tengok syekh tu baca, kita pun ikut. Kalau kita salah, dia tak boleh nak tegur sebab dia tak tahu, kita tak belajar secara live dengan dia. Jadi maksudnya musyafahah tu nak secara live, secara langsung guru dengan murid. Sebab tu bila kita dulu, kita ingat kita belajar Quran ni, kalau hamba dulu lepas daripada sekolah tu sekolah, lepas pada sekolah tu balik rumah mengadap dengan ayah pula, mengadap dengan ayah. Kalau tak mengaji, tak saya mengaji, tak nak mengaji, moten mengaji, tak mengapa hukum tajwid sebagainya, kena rotai. Kena rotai. Tok guru dulu pegang rotai belakang. Jadi dia panggil rotai ni di antara salah satu alat yang orang panggil untuk tarbiyah. Tarbiyah anak-anak kita pun Nabi kata, muru auladakum bis-salah. Suruh anak kamu semaya wa hum sab'u sinin, ketika anak kamu umur 7. Wadribuhum, rotai mereka. Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Dan rotai mereka kalau tak nak semaya bila cukup umur 10. Maknanya rotai ini dia panggil di antara alat yang mana orang panggil dalam erti kata kita nak mendidik ni, rotai ni dia panggil pembantu. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita baca secara betul fasahah dan makhraj huruf. Makna makhraj huruf ni fasahah lah. Tempat keluar huruf tu biar betul. Dan tajwid pun insya-Allah kena belajar. Baik. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa dal. Benda setu tak semualah. Dal mati tu kena mendetak, mesti jangan kedekut. Kalau kedekut, kita tidak mendetak, kita kedekut, maksudnya kita baca salah. Wa ra'aitan sayadkhulu tak bunyi de pula dia cepat sebab dia mati asal, kita panggil qalqalah sughra. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kadang-kadangnya kita terlebih di sini. Di mana? Di hujung. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lebih 2 harakat. Salah. Afwa 2 harakat, mat tabi'i ataupun mat asli. Ja mat iwad 2 harakat.
Tak boleh kita baca afwaja. Biasanya ketika kalau kita baca, kalau kita jadi imam, biasanya kita nak berhenti nak rokok. Contoh contoh di ayat yang ketiga, innahu kana tawwaba. Kalau hakim dengar kita baca tu, hakim potong dah Melaka. Jadi tuan-tuan semua, sebab apa di depan ni kita boleh baca nombor, kenapa di belakang ni kita perlambatkan dia sehingga lebih daripada 2 harakat? Itu orang panggil kesilapan. Kesilapan kita lah, kecuaian. Jadi baca biar betul. Afwaja. Kadang-kadangnya bila kita bertaranum, kita ada lagu, kita nak ra'i lagu, tetapi kita tidak ra'i hak hukum tajwid. Mana besar dua tu? Kita kena ra'i hak hukum tajwid berbanding dengan lagu. Ejahlah lagu mana? Lagu turut tajwid, bukan tajwid turut lagu. Jangan tajwid turut lagu. Contoh contoh hamba tak pandai ni nak taranum, tak pandai. Contoh, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dia nak lagu, nak jaga lagu, nak orang panggil nak ra'i lagu, tetapi lebih kena pandai-pandai. Bukan nak condemn qori-qori, tidak, tetapi nak orang panggil nak memperingatkan kita semua supaya tajwid itu lebih penting daripada lagu. Sebab markah tajwid pun memang 40. Tajwid fasahah ni 40 markah dia. Tajwid 40 markah. Kalau kita tanding Quran ni, maka tajwid saja tu 40. Lagu berapa? Kalau tak silap ambil lagu 15. Suara 10. Lebih tu fasahah. Fasahah tak sampai 40. Jadi bila kita tengok, bila kita jadi hakim, hakim tajwid, kadang-kadangnya dia berebut dengan fasahah. Tajwid nak potong, fasahah nak potong. Sebab tajwid dengan fasahah ni dia hampir dekat-dekat. Suara 10 je. Baik tuan-tuan semua, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, fasabbih, bertemu pula dengan ha. Fasabbih bihamdu ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan tag. Ra kena nipis pula. Wastaghfir. Ra nipis, maka ra nipis tu kita kena cepat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir di sini memang payah, rasa payah. Kalau kita silap buat, kita bunyi ha hujung. Tebal ghain. Huruf isti'la ada 7. Huruf isti'la, huruf yang kena baca tebal. Dalam Quran ni dia ada 7 huruf. Khussu, dhaghtin, qis. Khussu 2, dhaghtin 3, qis 2. Jadi semua 7. Apa dia? Khussu khat, huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Khussu, dhaghtin, qis. Maka 7 huruf ini dia kena baca tebal. Di antaranya huruf ghain. Wastagh. Tak boleh baca wastagh. Ghai salah ghai. Ghoi. Bukan gha, ghairil. Itu Al-Fatihah. Lagi-lagilah kita kena baca tepat dan betul. Wastagh. Ra nipis, cepat tu kena puswing tu. Wastaghfir. Fir ra nipis, nak jaga ra lagi biar nipis.
Ha lagi ujung. Payah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ujung tu bunyi ha, bukan ha. Ejahlah macam mana pun biar jadilah insya-Allah. Innahu kana tawwaba. Biasanya innahu lebih kana tawwaba. Lebih. Walaupun kita ni nak berhenti pun kena baca qada ikut tajwid 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Balah dak tarik. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Jangan tarik. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Sebab nak rokok. Itu tak betul. Tak betul. Kalau kita jadi imam, kita berhati-hati, kita baca, kita anggap Allah SWT tengah bagi markah kita baca. Walaupun hakim tak ada belakang kita, mungkin walaupun hakim tak ada, tetapi orang belakang kita ni mungkin orang yang reti pandai tajwid. Jadi tuan-tuan semua kita baca cara terbaik. Sebab itulah imam ini dia kena belajar, kena belajar cara semaya biar tak batal. Perkara yang membatalkan semaya, hak mana, hak wajib, hak rukun, dia kena tahu semua. Dan juga yang mahir baca Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan semua, kita tengok makna qadar masa yang ada ni. InsyaAllah kita tengok makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang sifatnya yang pertama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, dan sifat yang kedua Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Idza jaa, apabila telah datanglah nasrullah, pertolongan Allah. Apabila datang pertolongan Allah, bila Allah nak bagi pertolongan, tak ada orang boleh sekat. Tak ada orang boleh sekat. Kita tengok dalam peperangan Badar. Peperangan Badar, bila kita tengok dalam peperangan Badar, orang Islam ni 313, lawannya 1000. Lawan 1000. Allah SWT hantar malaikat-malaikat. Bila Allah Ta'ala nak bagi kemenangan, maka tiada siapa pun yang boleh menolak kemenangan itu. Bantuan itu adalah hak Allah SWT. Wal fathu ni maknanya pembukaan. Pembukaan iaitu makna kemenangan juga. Pembukaan kota Mekah. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam sirahnya, di antaranya bila Nabi pergi ke kota Mekah ni, hok yang mana hok yang masih lagi tak Islam, yang pernah memusuhi Nabi, rasa takut, rasa bimbang. Sudahlah Muhammad masuk dengan tentera 12,000. Daripada hok Nabi pergi tu, berapa orang je daripada Mekah dulu pergi ke Madinah? Berapa ya? Bilangannya berapa? Semuanya hok susah-susah. Orang susah-susah saja, orang miskin hok ikut Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Hok susah-susah, hok level tak tinggi, hok tak ada pangkat, orang miskin, orang fakir hok ikut Nabi. Tetapi bila Nabi mari masuk ke kota Mekah balik ni, orang panggil kecil perut lah. Kecil perut, mati buat kita. Rupa-rupanya Nabi masuk tak bunuh orang. Nabi masuk tak bunuh orang. Memadai dengan gah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, orang panggil kemenangan atau bantuan Allah SWT ni. Maknanya orang kafir ni rasa kecil perut, dan mereka duduk dalam pemikiran mereka,
nak juga masuk Islam ni. Tapi nak tengok dulu Muhammad ni boleh ke tidak tawai kota Mekah, nak tengok kekuatan dia. Kalaulah Muhammad ni betul-betul dia boleh masuk kota Mekah, boleh balik kembali kepada Mekah ni, maka itu betul-betul lah dia ni Muhammad yang kata Rasulullah. Aku baru nak beriman masa tu. Jadi duk tunggu 8 tahun. Bila Nabi masuk ni, maka berbondong-bondong orang kafir ni pakak masuk Islam, melihat orang panggil baiknya Rasulullah. Kalau kita lah, bila kita dihalau daripada kampung kita, kita duduk London, orang pun hambak kita, orang hambak kita balik, kita lari pergi Kuala Lumpur, lebih kurang 400 kilo juga tu. Pergi Kuala Lumpur, duduk Kuala Lumpur, kita susun dengan NGO, dengan abang-abang dengan abang kawasan, kita kumpul, duduk cukup 8 tahun, puluh ribu dah pengikut kita. Kita balik London ni, kita cari hok mana buat kita dulu. Dah kutik sore-sore, dah semelih jawab dia. Sebab apa? Sebab kita nak balas dendam. Tapi Nabi tak, bukan nak balas dendam, tak ada nak balas dendam. Nabi masuk adalah untuk nak berdakwah, nak menolong rakyat-rakyat Mekah yang mana terdiri daripada anak beranak Nabi, supaya semuanya boleh masuk syurga. Itulah orang panggil hadaf dan tujuan Nabi berdakwah, semua biar boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ra'aitan nas, Allah SWT menyebut dalam ayat yang kedua, Muhammad, kamu akan lihat manusia. Wa ra'aitan nas, kamu telah melihat manusia. Bila mana kamu masuk kota Mekah ini, kamu akan lihat manusia, kamu telah lihat manusia. Wa ra'aitan nas ni dia panggil verb. Ayat perbuatan kita panggil verb, bukan nouns. Verb perbuatan yang past tense, bukan kata present tense. Past tense makna telah berlaku. Muhammad, kamu telah lihat manusia ini yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka ini akan sentiasa. Siapakah hari ini? Siapakah kiamat? Manusia ini akan sentiasa masuk, yadkhuluna, mereka akan sentiasa masuk, berjumpa dengan Islam ni. Mereka ni akan mengakui bahawasanya Islam ni adalah agama yang benar. Kita ni alhamdulillah, daripada kita keluar daripada perut mak, alhamdulillah kita sudah Islam. Ayah kita azan iqamah di telinga kita. Ayah kita pergi minta dengan misi pinjam anak sekejap. Abah nak buat apa? Ambo nak bar. Ambo ingat satu kali orang rumah ambo beranak di labor room. Ambo duk mati-mati misi ni Islam. Bila dia sambut, doktor sambut dia suruh ambo duduk sebelah ni, kita duduk tunggu. Agak-agaknya dia bersihkan dulu anak tu, lak dulu. Dok, cepat-cepat ambil anak ni. Dia ambil anak ambo ni, dia wui kepada ambo. Abah dia cepat-cepat ber dia kata, ber. Cepat-cepat ber. Ber patut iqamah. Ambo pun ber iqamah. Ambo tanya misi nama apa? Nama Cina. Cina. Nah, Cina tidak Islam. Kamu tanya misi lain, dia Islam ke tak Islam? Tapi dia duk lorak suruh kita ber. Dia tak Islam dah. Mudah-mudahan dia boleh terima Islam. Jadi itu semua. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan Muhammad, ini janji Allah. Muhammad, kamu telah lihat dan kamu akan sentiasa lihat manusia ini akan masuk agama Allah SWT ni secara berpuak-puak, ramai. Masya Allah, kita tengok hari ni ramai. Tengok dalam penjara, bila tengok dalam dalam dia panggil rencana 1J ni di Amerika. Satu penjara banduan ni semua pakai masuk Islam, ramai-ramai. Bukan seorang, bukan dua, semua banduan masuk Islam. Itu dalam J. Tak tahu J mana.
Tapi kita tengok ni dia panggil rencana lepas tu kita tengok gereja-gereja banyak sudah ditukar kepada masjid. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka bila kamu lihat Allah SWT bagi bantuan kepada kamu Muhammad dengan kemenangan orang Islam ni, kok mana pun orang Islam menang. Kalau walaupun dia kalah dalam peperangan, nampak kalah seperti mana kita tengok dalam peperangan Uhud, orang Islam kalah. Sebab apa? Sebab kalah. Sebab kalah tu sebab apa? Sebab tak dengar arahan Nabi. Bila kita pergi tengok di Bukit Uhud tu, kita tengok Nabi dah atur comel dah. Pasukan memanah duduk sebelah ni. Bila mana kamu tengok harta ghanimah pun jangan turun. Tak dengar arahan Nabi. Kalau kita tengok tentera-tentera Islam yang mati syahid di perkuburan di Bukit Uhud tu, kita tengok nama seorang-seorang. Sebab apa? Kalah sebab tak dengar nasihat. Tak apalah kita tak dengar nasihat. Kalah tu, tetapi walaupun nampak kalah tetapi menang. Kalah dunia, akhirat menang. Mati syahid. Mati syahid ni nak cerita hebat tak hebat mati syahid, tak boleh mandi ke dia. Hebat dia. Tetapi bagi orang yang tidak syahid, wajib kita mandi ke dia. Wajib. Kalau tak ada orang mandi dalam satu kapur ni, tak ada orang mandi jenazah, maka semua orang dalam kapur ni tak terlepas. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Nak ceritanya wajib mandi bagi orang yang tidak mati syahid. Tetapi syahid ini pula nak ceritanya kemenangan bagi orang syahid. Walaupun nampak mati, mati kalah lah. Tidak kalah. Mereka ini adalah orang yang di antara Allah SWT sebut di antara saf minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ranking yang ketiga selepas daripada minan nabiyyin wasiddiqin, orang siddiq, wasyuhada. Bangun akhirat esok-esok, maka darah-darah mereka ini akan menjadi saksi di atas kematian mereka. Hebat orang mati syahid. Jadi tuan-tuan semua, maka pokok mana pun Islam ini di antara agama yang Allah SWT terima. Dan tuan-tuan semua, akhir sekali Allah SWT ajar Nabi supaya sentiasalah tasbih kepada Allah SWT. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam ayat ini tiga perkara yang Allah SWT suruh Nabi kita. Yang pertama, sentiasa tasbih kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW pun tasbih subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Dia panggil apa tadi? Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Kafaratul majlis maknanya kita baca ni boleh mengkifaratkan dosa. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dalam itu cukup. Hak Allah Taala ajar dalam ayat yang ketiga ni, bila Nabi baca hak tu cukup semua. Kena semua. Yang pertama, Allah suruh Nabi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang pertama, kamu tasbih bihamdi rabbika, dan kamu tasbih satu. Yang kedua, kamu ucap alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad kena puji Allah SWT. Kena puji Allah Taala, tasbih dan puji. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada bihamdika tu. Mana betul tu? Nabi sebut tu apa yang Allah Taala suruh ni. Yang pertama tasbih dan sebut hamd, puji Allah. Wastaghfirhu, dan kamu minta ampun dosa kamu kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aku minta ampun ya Allah. Kena semua Allah Ta'ala suruh Nabi ni, maka Nabi pun baca selalu tasbih kafarah tadi. Kenapa kena minta ampun dengan Allah? Kenapa? Sebab innahu kana tawwaba. Kenapa kena minta ampun dosa, taubat pada Allah Ta'ala?
Kerana Allah SWT ni dia penerima taubat, penerima ampun. Kalau kita nak minta ampun dengan Allah. Kalau agama Kristian, penganut dia kalau nak minta ampun pergi jumpa orang. Siapa orang? Father. Dia jumpa father dia, padri dia. Dia pun letak kepala depan father dekat. Father dia pun gosok kepala. Gosok kepala, hilang dosa. Nah, kita tidak. Pergi jumpa Tok Guru pun, Tok Guru tak boleh terima taubat. Tak boleh nak ampun dosa. Yang ampun dosa ni Allah. Sebab tu dah tuan-tuan semua, kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan banyak-banyak dalam banyak-banyak istighfar. Dalam banyak-banyak istighfar, maka ada penghulu dia, iaitu kita panggil Sayyidul Istighfar, penghulu bagi istighfar. Tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba amalkan penghulu istighfar ini. Jangan kita tinggal. Kalau di hamba cubalah. Cuba sedaya upaya cuba. Kadang-kadang kita tak ingat. Kita tahu benda tu tapi kita tak ingat. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut Sayyidul Istighfar ni, kalau kamu baca pagi, kamu mati sebelum maghrib, maka mati dalam keadaan Allah ampun dosa. Kalau kamu baca waktu malam, contoh maghrib baca, sebelum subuh esok kamu mati dalam keadaan Allah ampun dosa. Kita nak apa lagi? Bila Allah ampun dosa, itu adalah orang panggil yang terbaik bagi kita, yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan kita amalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Selepas daripada semaya subuh ataupun sudah orang subuh, menandakan masuk dah waktu subuh ni, waktu pagi. Maksudnya kita kalau tak mati siang hari, kita mati malam, itu dua tu je. Kalau tak waktu malam kita mati waktu pagi, dia dua tu je. Dia selisih kalau tak malam pagi. Jadi kita nak cari ruangnya awal-awal pagi dan awal-awal malam. Bila awal-awal malam ni maghrib. Bila masuk jam maghrib, sama ada sudah semaya maghrib ataupun sebelum maghrib, lepas orang bad tu selit dengan Allahumma anta rabbi, ataupun selepas semaya maghrib Allahumma anta rabbi. Sebab kita takut bila kita duduk panggil heru tak gaduh kabar-kabar tidur. Kabar-kabar tidur, kita takut di celah-celah tu kita mati. Maka kita mengharap supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Maka formula yang diajak oleh Nabi, istighfar dengan Sayyidul Istighfar, penghulu bagi istighfar. InsyaAllah kita pakai amal. Jadi tuan-tuan semua, itu sahajalah lebih kurangnya, walaupun tidak banyak. Maka tuan-tuan semua, kita sebagai orang Islam, insya-Allah kita kena banyak kesabar. Duduk atas muka dunia ni banyak kesabar. Sekarang ni kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan hawa panas, maka kita banyak kesabar. Bila kita diuji, kadang-kadang kita tu rasa malas nak mari masjid semaya Jumaat, malas. Kenapa? Kerana panas. Maka kita sentiasa diuji. Dan Allah SWT pun ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, yang mana Allah SWT tanya, sebut, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi dalam ayat ni Allah SWT tanya, apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga? Ingat kau nak masuk syurga tu pakai boleh masuk mudah-mudah begitu kah? Padahal tak mari lagi ujian kepada kamu. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, mereka ini sentiasa diuji. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ini sentiasa diuji, ditimpa dengan malapetaka dan kesengsaraan. Serta wazulzilu ad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah. Dengan digoncangkan,
dengan bermacam-macam cubaan Allah Ta'ala kocok mereka ni dengan cubaan-cubaan nak tahu kemah ke tidak akidah keyakinan kita dengan Allah SWT, iman kita ni goyang ke tidak, maka sehingga Rasul dan juga orang yang bersama Rasul pun orang panggil duduk tunggu bila ke Allah Ta'ala nak tolong ni, bila nak tolong ni. Maka tuan-tuan semua kita duduk atas muka dunia ini kena banyak bergantung pada Allah SWT dan doa kepada Allah SWT dan hidup dalam keadaan sabar dalam buat perkara baik, taat pada Allah, dan sabar dalam nak buat maksiat pun sabar jangan buat, maksudnya sabar jangan buat maksiat, nak buat sabar tak si buat taat, sabar buat juga, insya-Allah kita selamat dunia akhirat. Jadi tuan-tuan semua berasa pada tu dululah untuk kuliah subuh pada pagi ini, tadabbur surah An-Nasr. Insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Kafirun, insya-Allah. Jadi yang berucap tahniah semua yang hadir, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah SWT letakkan amal kita ini sebagai amal yang soleh yang Allah SWT terima, dan ianya boleh dijadikan bekal untuk kita bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lamu bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.